Kalau dulu-dulu segmen motosikal 300cc ke 500cc ni dia macam tak ada tempat dekat pasaran negara kita. Yelah, biasanya rider-rider yang ada lesen B full ataupun lesen agung, tak ada lesen langsung, dia orang akan fikir daripada beli motosikal daripada segmen macam ni, baik terus upgrade kepada motor 650 ke apa, lebih powerful, lepas tu dia punya maintenance pun lebih kurang juga. Tapi masalahnya sekarang ni dia dah berbeza dah. Kalau kita tengok banyak pengeluar-pengeluar dah mula bawa masuk motosikal daripada segmen macam ni. Mesti ada sebab dia. Takkanlah pengeluar ni saja-saja bawa masuk segmen ni ke dalam pasaran negara kita. Diorang pun ada baca statistik jualan motosikal dekat Malaysia ni. Bukan pusing-pusing botol ataupun baling dadu. Mesti ada sebab dia. Jangan lupa tekan button like, share dan subscribe YouTube channel Gear 6. Assalamualaikum, waalaikum dan tachehau kepada semua sekutu Gear 6. Kalau dekat Eropah, motosikal macam ni memang sangat famous. Sebab pengkelasan lesen kat sana dia guna lesen A2. Dia memang perlukan motosikal dengan power output yang macam ni lah. Biasanya motosikal 400-500cc. Itulah limit dia. Tapi lain cerita dia dekat pasaran Malaysia. Sebab pengkelasan lesen kita, tuan-tuan pun tahu. Untuk pemegang lesen B2, kita perlukan motosikal 250cc dan ke bawah. Dan untuk B full, 250cc dan ke atas. Sebab tu kita ada satu mindset ni yang dipanggil Occam's Razor. Mindset di mana kita fikir kalau kita ada lesen B full, kita akan pilih motosikal yang paling besar lah untuk bajet yang kita ada. Betul tu betul juga. Tapi masalahnya dia tak sesuai untuk semua jenis orang. So hari ni Gear 6 nak terangkan kenapa sesetengah orang sangat sesuai untuk pakai motosikal jenis macam ni. Jom kita test ride macam mana motosikal ni perform. Model Z500 ni adalah pengganti kepada model terdahulu iaitu model Z400. Walaupun nama dia Z500, tapi kapasiti enjin dia cuma 451cc. Kalau tuan-tuan tak pernah tengok motosikal ni secara berdepan, kami cuba bagi gambaran ni. Secara fizikalnya, saiz dia memang similar dengan motor 250cc. Menurut salah seorang daripada viewers kami, kalau kita letak MT25 bersebelahan dengan Z500 ni, besar lagi MT25 tu. Okey, sekarang ni kita pun nak test jugalah helmet baru daripada LS2 ni, Storm 3. Model baru dia dapat. Kita pakai motor ni untuk test ride sebab dia punya kedap angin tu. Kita try hari tu dekat China, memang bunyi angin dia sangat minima. So sekarang ni kita dah dapat helmet ni, kita nak pakai untuk test ride Z500 kali ni. Kita berbalik pada motor ni. Saya nak cerita pasal riding ergonomik dia. Motor ni terasa sedikit menunduk untuk sebuah naked bike macam ni. Saya comparekan dia dengan sport bike 250 yang jenis macam Gixxer 250 tu. Yang ni rasanya lebih agresif kedudukan dia. Rasa lebih menunduk dan kedudukan kaki kita pun rasa lebih tinggi daripada tanah. Selain tu, kita boleh rasakan dia punya steering radius ni pun agak luas sebenarnya. Ini useful bila keadaan berhenti lah. Kalau kita nak buat U-turn ke apa, memang lagi senang dengan Z500 ni. Dan satu lagi saya nak point out dekat sini adalah keringanan Z500 ni. Saya boleh cakapkan, kalau kita tengok dekat atas kertas pun, dia punya weight tu pun dah lebih kurang dah dengan motor 250. In fact, kalau kita comparekan dengan Z250, berat dia beza dalam 2 kilo je. Tapi in real life situation macam ni, kita rasa exactly sama lah. Feels dia daripada segi berat motor ni, saya dapat rasakan motor ni memang feel bawa 250. Exactly. Cuma daripada segi kuasa dia je, motor ni act like motor 500cc. Boleh dikatakan basically ini adalah motosikal 250 on steroid. Memang sangat agile. Saya memang in love dengan motor ni sebenarnya. Sebab saya memang orang yang sukakan motor-motor yang agile, motor-motor yang ringan macam ni. So kat situ saya boleh relatekan dekat dia punya handling jugalah. Kalau kita tengok atas kertas, Z500 ni dia pakai conventional fork, teleskopik tu, bukan USB fork. Mungkin sesetengah orang bila tengok jenis conventional macam ni, dia rasa tak fancy.
Tapi bagi saya, kalau dia bagi feedback yang baik macam ni, tak ada apa masalah ni. Cuma daripada segi fizikal tu nampak kuno sikit lah. Tapi daripada segi performance, saya tak ada sebarang komplain untuk dia punya performance suspension depan dia ni lah. Manakala monoshock dia, suspension bahagian belakang dia, dia menggunakan monoshock jenis adjustable untuk preload dia. Preload je boleh adjust. Bahagian monoshock dia, kita boleh adjust dia punya preload je. Dia punya rebound kita tak boleh adjust lah. Disebabkan motor ni dikirakan segmen yang sepatutnya affordable lah harga dia. Memang affordable pun sebenarnya. So dia tak nak lah yang fancy-fancy sangat kan. Bagi saya okey lah. Untuk preference saya agak sedikit lembut. Tapi mungkin kita adjust dia punya preload tu maybe boleh baiki sikit. Masalah yang saya rasa tu bukan masalah sebenarnya, itu lebih kepada preference lah. Pada segi handling dia sebenarnya mantap je. Sebab macam saya cakap tadi, dia punya berat tu kita tak struggle nak bawa dia. Macam bawa dari 5.0 dia. Exactly. Cuma motor ni lebih powerful. Daripada segi performance dia, motor yang mengenakan enjin 2 silinder 450cc ni, sebab dia pakai crank angle 180 degree ni, membuatkan motor ni memang terasa rev happy. Memang rasa nak pulas je. Disebabkan motor ni kita dapat confident daripada dia punya berat tu. Kalau corner-corner macam ni, kita memang boleh dapat confident untuk pergi lebih laju. Kalau kita confident, bawa je laju macam mana, dia ikut je. Rasa nak ada sebiji lah motor macam ni. Serius. Dia punya brake pula, kita tengok dia punya brake atas kertas biasa-biasa je lah. Kita tengok dia punya caliper pun agak comel je, macam motor 250. Kalau biasanya 250 bukan yang performance punya kan, macam saya compare dengan Gixxer 250, size caliper dia tu nampak lebih kurang sama macam tu lah. Seriously, saya tak ada apa nak komplain dengan motor ni. Sangat berpuas hati. Cuma pada vibration dia lah. Sebab crank angle 180 degree ni, memang kita tahulah karakter dia. Dia takkan sesmooth motor 4 inline. Seronok bawa ni. Saya rasa untuk beginners boleh bawa motor ni. Dan untuk experienced rider, tuan-tuan akan enjoy bawa motor ni. Saya garanti yang tu. Tak dinafikan Z500 ni feels less powerful daripada Z650 atau mana-mana 650cc 2 silinder daripada jenama yang lain. Tapi disebabkan Z500 ni dibangunkan daripada platform Z250, so kita dapat agility dan berat yang similar macam motosikal 250cc. Tapi kita dapat rasakan kita tengah bawa motosikal 250 tapi on steroid. Power dia tu terasa. Walaupun kalau kita tengok atas kertas tu perbezaan dia tak banyak sangat. Tapi in real life situation memang so much powerful daripada 250cc. Tapi kita janganlah comparekan dia macam model Kawasaki ER5, ER500 tahun 90-an tu. Totally motosikal yang berlainan. Daripada segi saiz dia pun kita tengok memang lain. Yang ini 500cc 2 silinder modern tuan-tuan. Feel dia sangat jauh berbeza. Pada kami, Kawasaki Z500 ni tidaklah terlalu basic, namun tidak juga boleh dikatakan advance. Tak ada mode tunggangan, quick shifter, auto blipper, semua tu tak ada. TFT color meter panel pada model SE tu pada kami, alah bagi je lah secara standard. Skuter 150cc sekarang pun dah pakai. Tapi ini membisikkan sesuatu kepada kita. Simplicity ni biasanya ciri-ciri sebuah motor daily. Tak naklah pening-pening dengan gadget itu, ini menambahkan lagi beban. Nak buat daily, tempoh jam, lane split, masuk parking, semua jadi effortless. Motor ni tak penatkan badan macam 650cc yang lebih berat dan besar tu. Ini benda yang ramai orang tak ambil kira bila compare atas kertas. Dekat Malaysia ni realitinya kita bukan hari-hari ride highway 180km sejam. Kita banyak hadat jam. Jalan pun ada sesetengah tu sempit. Traffic unpredictable. Dalam situasi macam ni, ringan dan agile lagi penting dari semata-mata horsepower.
power. Kawasaki Z500 ni duduk exactly kat sweet spot tu. Power cukup untuk overtake dengan confident, cruising kat highway pun tanpa stres dan less hassle. Dan satu lagi, motor ni memang sangat fun kat jalan yang berselekoh, tapi masih manageable untuk beginners di foot. Sangatlah sesuai untuk rider yang nak upgrade dari 250cc dan sangatlah sesuai untuk rider yang nak motor santai tapi masih ada fun factor. Ini bukanlah motor untuk kejar top speed, ini motor untuk ride setiap hari dengan senyuman. Sekarang ni kita masuk part yang ramai selalu salah faham, kos memakai motor ni. Atas kertas orang nampak 500cc, terus assume minyak kuat, maintenance mahal. Tapi realitinya tak seteruk tu. Fuel consumption dia untuk Kawasaki Z500 ni sebenarnya masih dalam range yang sangat praktikal. In fact, dalam kelajuan yang sama hampir tak ada beza dengan adik dia Z250. Kalau kita ride normal je, commute, lane split, bukan pula sampai red line, dia takkan lari jauh pun dari apa yang orang expect sebagai daily friendly. Bukanlah level CC besar confirm kuat makan minyak, lebih kepada beza sikit je tapi sangat masuk akal untuk digunakan setiap hari. Dan bila kita ada extra torque, overtake tak perlu paksa enjin, cruising pun lebih relax. Itu sangat membantu buat riding lagi effortless. Bab maintenance pun sama. Platform macam Kawasaki Z500 ni bukan jenis high strung. Servis dia masih basic, minyak hitam, filter, wear and tear biasa. Engine oil capacity dia pun hampir sama macam Z250, iaitu 2 ke 2.3 liter. Dan ya, akan ada sedikit kenaikan kos sebab kapasiti dia lebih besar, tapi bukan lompat sampai jadi beban. Dan sebab enjin tak perlu kerja terlalu keras untuk capai performance yang sama, penggunaan dia jadi lebih konsisten untuk jangka masa yang panjang. Kalau kita cakap pasal road tax dan insurans dia pula, start daripada motor 251cc dan ke atas, gap dia dah jauh berbeza sikit, tapi still murah lah dari 650cc tu. Jadi kalau mindset kita aku nak motor paling laju untuk duit aku, mungkin 650cc lebih sesuai. Tapi kalau mindset kita aku nak motor yang aku boleh enjoy setiap hari tanpa rasa terbeban, Kawasaki Z500 ni antara pilihan paling masuk di akal dalam market sekarang. Tambah lagi kalau kita ada lesen B full dengan beza kos yang tak jauh mana, tapi experience dia jauh lebih senang dan sedap ride. Dan memanglah logik terus naik kelas macam ni. Percayalah, kalau lesen B2 tu dah boleh sampai 500cc, motor inline twin 250cc memang dah hilang tempat dah. Jadi point dia kat sini, segmen 500cc 2 silinder ni bukan tak relevan, cuma kita je yang selama ni salah faham cara nak nilai dia. Setakat ini sajalah video kita pada kali ini. Jangan lupa tekan button like, share dan subscribe YouTube channel G6 sehingga kita berjumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum.